Tahukah kamu mengapakah bahagian daripada kereta ini diperbuat dari bahan yang berbeza? Bahagian tayar diperbuat dari getah, cermin dari bahan kaca, manakala badan kereta dari logam. Ini kerana setiap bahan mempunyai sifatnya. Manusia mereka cipta sesuatu objek mengikut kegunaannya berdasarkan sifat-sifat bahan. Topik yang lalu kita telah mempelajari mengenai sumber asas bahan. Pada hari ini, kita akan bersambung dengan topik sifat bahan. Setiap bahan mempunyai sifat-sifat tertentu, antaranya menyerap air dan kalis air, terapung dan tenggelam, mengalirkan arus elektrik, kebolehan penembusan cahaya, mengalirkan haba dan kekenyalan. Kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat bahan serta contoh objeknya. Terdapat bahan yang menyerap air dan kalis air. Air akan diserap oleh bahan yang menyerap air apabila air dititiskan ke atasnya. Contohnya tisu, tuala dan span. Air akan kekal pada bahan kalis air apabila air dititiskan ke atasnya. Contoh objek kalis air ialah bahan yang diperbuat dari getah, batu, plastik, pinggan kaca dan polisterina. Mari kita lihat kebolehan objek untuk terapung dan tenggelam. Antara objek-objek ini, yang manakah yang akan terapung dan yang manakah yang akan tenggelam apabila diletakkan di dalam air? Pemerhatian mendapati, objek yang tenggelam ialah batu, kunci, tali kulit, gelas kaca dan kain kapas. Manakala, objek yang timbul pula ialah pembaris plastik, batang aiskrim, pensel, straw dan belon. Objek yang lebih tumpat dari air akan tenggelam. Terdapat banyak lagi objek di sekeliling kita yang mempunyai kebolehan untuk terapung dan tenggelam. Perhatikan litar elektrik ini. Litar A disambung dengan objek bukan logam, manakala litar B disambung dengan objek logam. Mentol A tidak menyala manakala mentol B menyala kerana bahan yang digunakan untuk menyambung litar adalah konduktor elektrik. Konduktor elektrik bermaksud bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya, manakala peneban elektrik pula bermaksud bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Bahan yang diperbuat dari getah, kayu, kain, kulit dan kaca ialah contoh peneban elektrik. Bahan yang diperbuat dari logam seperti duit shilling, kunci dan kepingan aluminium merupakan konduktor elektrik. Setiap bahan mempunyai kebolehan penembusan cahaya sendiri. Objek yang membenarkan semua cahaya melaluinya dikenali sebagai objek lut sinar. Contoh objek lut sinar ialah bikar, cermin hadapan kereta, tingkap jernih dan plastik lut sinar. Objek lut cahaya pula bermaksud objek yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Antaranya plastik berwarna, kertas sureh, gelas dan botol kaca berwarna. Objek legap pula bermaksud objek yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Contoh objek legap ialah pembaris kayu, shilling, tin aluminium dan banyak lagi. Bahan yang mengalirkan haba. 5 objek yang diperbuat daripada bahan berbeza iaitu kulit, logam, plastik, kayu dan kaca diletakkan ke dalam air panas. Hujung setiap objek disentuh selepas 2 minit. Pemerhatian mendapati sudu logam berasa panas, manakala objek lain tiada perubahan. Ini menunjukkan objek yang diperbuat dari logam dapat membenarkan haba mengalir melaluinya. Ia dikenali sebagai konduktor haba. Manakala penebat haba pula ialah objek yang diperbuat dari bahan kayu, kulit,
getah dan plastik. Penebat haba ialah bahan yang tidak membenarkan haba mengalir melaluinya. Kenyal. Kenyal bermaksud kebolehan sesuatu objek untuk kembali ke bentuk asal selepas diregang atau dimampatkan. Contoh objek kenyal seperti belon, getah dan spring. Ini pula adalah antara contoh objek yang tidak kenyal. Objek tidak kenyal tidak boleh kembali ke bentuk asal apabila diregang atau dimampatkan. Pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta sesuatu objek adalah penting untuk memastikan objek tersebut dapat berfungsi dengan baik dan sesuai digunakan. Contohnya kuali ini. Bahagian kuali adalah logam kerana logam dapat mengalirkan haba dengan baik. Manakala, bahagian pemegangnya pula adalah plastik. Tangan manusia tidak akan berasa panas apabila memegang pemegang kuali kerana plastik merupakan penebat haba. Begitu juga dengan peralatan dan objek lain yang ada di sekeliling kita. Terima kasih kerana meluangkan masa mempelajari sains pada hari ini. Berjumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Assalamualaikum.